Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, cikgu ingin berkongsi berkaitan dengan tenis, sejarah dan peralatan tenis. Sejarah tenis. Menurut sejarah yang tercatat, permainan tenis ini dipanggil sebagai Jeu de Paume pada abad ke-11, yang mana permainan ini menyerupai permainan tenis kini yang mana telah dimainkan untuk pertama kali di sebuah kawasan yang terletak di Perancis. Manakala bola yang digunakan dibalut dengan benang berbulu, sedangkan pemukulnya hanyalah tangan. Kemudian sedikit demi sedikit permainan ini dikembangkan dan mula diperkenalkan ke Itali dan Inggeris pada abad ke-11 dan mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada orang ramai dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, majalah Inggeris Sporting Magazine menamakan permainan ini sebagai tenis lapangan atau lawn tennis. Tambahan pula Book of Games and Sport yang diterbitkan dalam tahun 1801 disebut sebagai tenis padang. Tenis pada mulanya hanya dimainkan oleh masyarakat kelas atas sahaja. Tenis padang yang terkenal di zaman Ratu Victoria ini ditiru oleh golongan menengah yang menjadikannya iaitu permainan biasa. Sejarah pembukaan kelab tenis. Kelab tenis pertama yang dibina adalah Leamington di Perancis oleh J.B. Ferreira, Harry Gum, Dr. Frederick Hines. Pada tahun 1872, Dr. Arthur Tomskin yang menyebut tenis sebagai pelota atau lawn rackets. Manakala pada tahun 1874, permainan tenis telah pertama kali dimainkan di Amerika Syarikat oleh Dr. James Dwight dan F.R. Sears. Selain itu, All England Racquet Club telah dibina pada tahun 1868. Setelah 2 tahun pembukaan kelab tenis di Jalan Whipple, Wimbledon di samping pada tahun 1875, kelab ini juga berkongsi tempat untuk permainan tenis dan badminton. Di samping itu, permainan tenis padang dijadikan permainan biasa. Setelah Amerika Syarikat membina kelab tenis yang pertama di Staten Island, maka lahirlah banyak pemain-pemain tenis yang jago dalam pertandingan tenis peringkat dunia. Pada masa kini, permainan tenis telah muncul sebagai salah satu acara sukan Olimpik. Ia pernah dipertandingkan di Sukan Olimpik Athens pada tahun 1896 sehingga pada tahun 1924 dan selepas itu diketepikan. Dalam menguruskan permainan ini, Persekutuan Lawn Tennis Antarabangsa atau International Tennis Federation telah ditubuhkan pada bulan Mac 1913. Pada tahun 1938, pemain Amerika Syarikat iaitu Donald Butch telah menjadi pemain pertama memperolehi Grand Slam iaitu memenangi 4 kejohanan utama dalam setahun. Kejohanan Wimbledon dan kejohanan terbuka Amerika Syarikat, kejohanan
Kejohanan Terbuka Perancis dan Kejohanan Terbuka Australia. Kejayaan beliau dituruti oleh pemain Australia iaitu Rod Laver yang memenanginya pada tahun 1962 dan 1969. Pemain wanita. Lottie Dod merupakan pemain wanita paling muda memenangi kejohanan Wimbledon ketika berusia 15 tahun. Beliau menguasai gelanggang tenis buat beberapa tahun sebelum menjadi pemain golf yang terkenal. Maureen Connolly yang lebih dikenali sebagai Little Mo menjadi pemain wanita pertama memperolehi Grand Slam dalam tahun 1953 dan jejak beliau diikuti oleh Margaret Court, Martina Navratilova telah memenangi keempat-empat gelaran yang terdapat dalam Grand Slam tetapi dalam tahun yang berlainan. Seterusnya kita pergi kepada peraturan bermain tenis. Tujuan sesuatu peraturan itu adalah untuk memastikan keadilan kualiti permainan. Di samping itu, permainan tenis juga bertujuan mendisiplinkan pemain. Disiplin adalah sangat penting bukan sahaja dalam permainan, bahkan dalam kehidupan seharian. Dalam permainan tenis, peraturannya merangkumi semua aspek iaitu peralatan permainan, sasiah pemain dan banyak lagi. Di samping melahirkan pemain handalan, pemain ini juga melahirkan pemain yang berdisiplin iaitu yang boleh menjadi idola positif kepada masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada peralatan yang berkaitan dengan tenis. Tidak lain dan tidak bukan iaitu bola tenis. Bola tenis mestilah berwarna hijau kekuningan. Ia diperbuat daripada gentian sintetik dan dibaluti wool. Berat satu-satu bola tenis ialah di antara 56.7 hingga 58.5 gram. Saiznya pula ialah di antara 6.35 hingga 6.65 cm diameter. Bola tenis harus dijaga dengan baik dan hendaklah sentiasa dalam keadaan kering. Ini kerana kestabilan pergerakan bola dipengaruhi oleh keadaan bola tersebut. Oleh itu, pastikan bola kering sebelum digunakan. Bola tenis boleh didapatkan di kedai-kedai peralatan sukan dengan pelbagai pilihan dan harga yang berbeza-beza mengikut kualiti pembuatan bola tersebut. Seterusnya ialah gelanggang tenis. Permukaan gelanggang tenis hendaklah rata dan bebas daripada sebarang gangguan. Ia boleh dalam bentuk gelanggang berumput atau diperbuat daripada kayu, simen atau prague. Ukuran gelanggang tenis adalah 23.7 meter atau 78 kaki panjang dan 8.23 meter atau 20 kaki lebar untuk perseorangan dan 10.98 meter untuk keseluruhan gelanggang. Semua garisan atau tanda di dalamnya hendaklah jelas dan sebaik-baiknya dengan garisan putih. Gelanggang tenis mempunyai beberapa garisan iaitu garis tepi beregu, garis tepi perseorangan, tanda tengah, garis belakang dan banyak lagi termasuklah garis servis dan garis petak servis.
raket tenis. Terdapat pelbagai jenis raket yang boleh dipilih oleh seseorang pemain. Antara raket yang bingkainya diperbuat daripada kayu, keluli, aluminium, plastik dan besi. Berat raket juga adalah berbeza. Namun, bagi pemain lelaki berat raketnya hendaklah di antara 282.7 hingga 396.9 gram. Manakala bagi wanita pula beratnya ialah 368 hingga 382 gram. Okey, ini adalah contoh raket tenis. Pemain harus memilih raket yang sesuai dengannya, terutama dari segi keselesaan pegangannya. Raket tenis terdapat dalam pelbagai warna. Oleh itu, pilih dan gunalah raket yang bersesuaian dengan citarasa anda agar anda lebih selesa untuk bermain. Seterusnya ialah jaring tenis. Jaring untuk permainan tenis dibuat daripada dawai keluli, kapas atau rami yang dipintal dan digantungkan kepada kabel yang tahan karat dan dilitupi dengan pita putih. Bahagian bawah jaring hendaklah menyentuh tanah dan bahagian atasnya mesti 0.91 meter tinggi pada titik tengahnya dan 1.07 meter pada kedua-dua bahagian tiangnya. Di bawah ini adalah contoh gambar raja jaring tenis. Fungsi utama jaring adalah sebagai garis sempadan kawasan pemain. Di mana garis tersebutlah yang menentukan sama ada mata diperolehi oleh pihak pemain atau pihak lawan. Jaring hendaklah dipasang tegang semasa permainan bagi membolehkan bola tenis dapat melintasi jaring tersebut tanpa terhenti di bahagian tengah gelanggang. Seterusnya ialah pakaian pemain tenis. Setiap ahli sukan digalakkan mengenakan pakaian yang sesuai untuk permainan. Pakaian tersebut hendaklah tidak menjadi penghalang yang boleh mengganggu perjalanan sesuatu permainan. Bagi sukan berpasangan, pakaian seragam hendaklah dipakai. Bagi sukan perseorangan, pemakaian pakaian seragam juga perlu walaupun mereka bermain secara perseorangan atau beregu. Pakaian pemain tenis terdiri daripada seluar pendek atau seluar trek panjang, baju tee berkolar atau tanpa kolar, stokin dan kasut getah. Manakala untuk pemain wanita pula, skirt atau seluar panjang sukan digunakan. Biasanya peralatan ini berwarna putih. Okey, itu saja perkongsian saya berkaitan dengan tenis. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Ruzlawati sebagai memberi sokongan kepada saya. Sekian.